Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirul bin Muhammad selaku Wakil Kumpulan 2 Seksyen 4 bagi subjek Kejuruteraan Jalan Raya dan Trafik di SC 20903 akan menerangkan tugasan yang diberikan kepada kami iaitu proses pembinaan jalan raya. Sebelum itu, saya mewakili ahli kumpulan mengucapkan setinggi penghargaan kepada tenaga pengajar bagi subjek ini iaitu Cik Siti Nurain dan Encik Muhammad Irwan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, ayolah kita dengar dan fahami akan penerangan yang akan saya sampaikan. Seperti mana yang terlihat, kita telah menyenaraikan 3 proses pembinaan jalan raya. Yang pertama adalah kerja ukur dan penjajaran, yang kedua adalah pembersihan tapak dan yang ketiga adalah kerja tanah. Bagi kerja ukur dan penjajaran, ia melibatkan kerja dan pengiraan sudut mendata dan pugak, jarak mendata dan juga ketinggian. Data yang digunakan ini dapat menghasilkan peta asas, peta kontur dan juga keratan rentas. Kerja ini biasanya melibatkan 4 tahap yang utama. Untuk tahap yang pertama adalah ukur peninjauan bagi kawasan cadangan. Ia melibatkan peta topografi yang boleh didapati daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Jika tiada, kita boleh melaksanakan ukur tinjauan dengan cara lain iaitu ukur tinjauan di bumi dan juga ukur tinjauan dari udara. Tahap yang kedua pula adalah ukur peninjauan bagi alternatif laluan. Tinjauan terperinci terhadap laluan yang dikenal pasti untuk menentukan laluan yang terbaik sebelum membina. Laluan terperinci ini adalah berdasarkan beberapa faktor yang telah pun dipertimbangkan. Yang pertama adalah ketinggian lurah genting. Yang kedua adalah mengelakkan kawasan pemotongan ataupun curam bagi menyematkan kos yang tinggi. Yang ketiga adalah jaran tepi tanah tinggi iaitu bagi memudahkan sistem pengaliran. Yang keempat adalah mengelak lintas sungai, parit dan jalan kereta api bagi mengurangkan pembinaan jambatan. Yang kelima pula adalah mengelakkan kawasan banjir. Yang keenam adalah tanah rata di mana ia akan menyebabkan penyaliran air yang sukar. Dan yang terakhir sekali, mengelakkan kawasan perumahan bayaran pampasan. Bagi tahap yang ketiga pula adalah mengukur permulaan bagi laluan terbaik. Laluan terbaik dapat dikenal pasti selepas laluan alternatif dilaksanakan. Ia digunakan untuk menghasilkan plan keratan rentas dan memanjang serta lukisan terperinci. Dan bagi tahap yang terakhir iaitu kerja ukur dan penandaan di tapak. Ia penentuan hak jalan iaitu hak milik tanah sendiri dan perlulah mendapat pengesahan daripada juruukur berlesen. Kita bergerak pula kepada tahap yang kedua ataupun proses yang kedua iaitu pembersihan tapak. Ia merupakan langkah yang pertama dilakukan sebelum mana-mana operasi pembinaan yang lain dijalankan. Untuk pembersihan tapak ini, kita boleh agihkan kepada 2 situasi. Situasi yang pertama adalah prosedur pembersihan tapak di luar bandar dan prosedur yang kedua adalah prosedur pembersihan tapak di bandar. Untuk prosedur pembersihan tapak di luar bandar, kita boleh pecahkan kepada 2 kerja-kerja. Yang pertama adalah kerja-kerja ringan seperti membuang sampah dan menambak kembali tanah yang dibuang. Manakala bagi kerja-kerja berat pula, ia semestinya melibatkan tapak di kawasan hutan tebal di mana akan menelan kos yang lebih tinggi, masa yang agak lama dan kerja yang lebih sukar. Ini memaksa pihak kontraktor mendapatkan khidmat pekerja yang mahir dalam bidang tersebut. Manakala bagi prosedur pembersihan tapak bandar pula, ialah pemindahan dan penempatan sementara orang ramai dan tempat-tempat perniagaan. Ia sekaligus akan meningkatkan kos yang terlalu mahal di mana dari segi kemudahan di atas permukaan bumi melibatkan talian telefon dan talian elektrik dan juga kemudahan di bawah tanah seperti paip air, saliran najis dan saliran gas. Untuk prosedur pembersihan tapak bandar tidak memerlukan pelayan lengkap. Hanyalah pengenalan lalu lintas seperti tanda-tanda isyarat dan arahan yang jelas bagi mengelakkan ataupun melancarkan prosedur pembersihan. Okey, kita telah selesai menyentuh bab pembersihan tapak. Kita akan bergerak ke proses pembinaan jalan raya yang terakhir iaitu kerja tanah. Aktiviti kerja tanah melibatkan kerja-kerja seperti pengorekan, pemunggahan, pemadatan, pemasaran, kemasan dan lain-lain lagi. Untuk pengorekan dan penambakan, ia
Ia merupakan proses melonggar dan memindahkan tanah dari keadaan potong ke tempat tambakan. Jika tidak diperlukan, kita akan membawa tanah-tanah tersebut ke tempat pembuangan. Yang kedua adalah dari segi pemilihan jentera. Ia sebenarnya bergantung kepada jenis aktiviti yang hendak dilakukan dan masa yang sesuai. Yang ketiga adalah dari segi pengurusan operasi kerja tanah. Ia amat penting dalam usaha untuk mengurangkan kos pembinaan. Yang keempat pula adalah kerja-kerja penempatan saliran rebut seperti longkang dan pembinaan jabatan semasa operasi kerja tanah ini dilakukan. Yang seterusnya adalah lancongan. Lancongan ini kita mesti merancang, menanda dan mengenali supaya lalu lintas bergerak dengan bebas. Bagi kawasan yang sesak, waktu untuk menjalankan kerja pembinaan mungkin perlu dihadkan. Okey, di sini kita dapat lihat rajah angkut jisim. Ia merupakan graf yang menunjukkan isi padu berbanding dengan rantaian, iaitu jarak di sepanjang kawasan pembinaan. Ia digunakan untuk perancangan pengangkutan tanah, sama ada korekan ataupun tambakan. Tanah yang dipotong perlu diangkut dan ditambak di kawasan curam dan seterusnya dipadatkan. Jika tidak diperlukan, ia mestilah dibuang. Akan tetapi, jika tidak mencukupi, kita boleh menggunakan tanah dari tempat yang lain yang sesuai. Okey, kegunaan rajah angkut jisim ni terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah dari segi reka bentuk. Kita dapat menganalisis aras pembentukan cadangan dan memilih yang paling ekonomi. Yang kedua adalah dari segi pembiayaan projek. Kita dapat menentukan cara mengangkut yang paling sesuai dan menganggar kos angkut tanah. Yang ketiga adalah dari segi pembinaan. Kita dapat mengenal pasti kuantiti isi paru tanah, pemilihan jentera, tempat timbunan sisa, pemilihan lubang tanah pinjam dan penentuan arah angkut. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi perancangan masa depan. Contoh yang paling terbaik adalah seperti pembinaan terowong. Seterusnya kita akan bergerak ke penghamparan dan juga pengarasan. Ia melibatkan jentera yang digunakan untuk mengangkut tanah. Berdasarkan keluasan sesuatu tapak bina. Jika kawasan tersebut hanyalah kecil, kita akan menggunakan jentera. Akan tetapi jika tempat tersebut agak jauh daripada tapak bina, kebiasaannya kita akan menggunakan lori untuk memuat naik segala tanah yang digunakan. Untuk kerja-kerja penghamparan tanah, jentera yang digunakan adalah seperti dozer, loader, scraper dan juga grader. Kerja-kerja pengerasan pula akan dilakukan sebelum kerja pemadatan tanah dilakukan. Antara jentera-jentera yang digunakan untuk pengarasan ialah grader dan juga scraper. Selesai penghamparan dan pengarasan, kita bergerak kepada pemadatan yang di mana ia merupakan isi yang terakhir. Pemadatan ialah proses meningkatkan berat unit tanah dengan cara membuang udara jisim tanah dan mengurangkan nisbah rongga tanah. Antara jenis-jenis jentera pemadatan adalah penggelek roda licin, penggelek bertayar pneumatik, penggelek kaki kambing dan juga penggelek bergetar. Saya rasa setakat itu sahaja penerangan bagi proses pembinaan jalan raya daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.